Boleh. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى مشايخنا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar. Sayyidina Muhammadan al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillah wa ifdalih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa ba'd. Juga menjawab salam daripada yang bersama kita pada malam ini dengan lafaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala merezekikan kita bersama pada malam ini untuk terus mendengar pesan-pesan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui hadis mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kelapangan waktu dan kesihatan tubuh badan, yang mana kedua nikmat ini yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihi ma kathirun minan nas, as-sihah wal faragh. Dua nikmat yang sering dilupa oleh manusia. Ni'matani maghbunun fihi ma kathirun minan nas. Apa nikmat itu? Nikmat tersebut ialah as-sihah wal faragh. Yang pertama ialah nikmat kesihatan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan. Dan yang kedua, nikmat waktu lapang. Nikmat waktu lapang. Kedua-dua ini dihargai apabila nikmat kesihatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita diuji dengan sakit. Dan apabila nikmat kelapangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dapat lihat apabila kita diuji dengan kesibukan. Namun alhamdulillah, dalam kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandemik yang melanda sekarang ini, Allah Subhanahu wa taala tetapkan kita dengan dua nikmat ini, dua nikmat kesihatan dan nikmat masa lapang. Dan moga-moga kita menggunakan dua nikmat ini dan kita mensyukurinya dengan mempersembahkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengisi waktu-waktu kita ini dengan aktiviti ataupun amalan-amalan yang mengisi catatan amal kebaikan kita. Moga-moga kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama dengan orang-orang soleh
Dan alhamdulillah pada malam ini kita akan tengok sedikit sebanyak pengajaran daripada hadis Nabi SAW yang kita sambung pada hadis yang ke-10 dalam buku 40 hadis penawar hati, yang hadis ini, pada hadis yang ke-10 ini diberi tajuk oleh penyusun dengan majoriti penduduk neraka pada muka surat 34. Wa bisanadil muttasil wa bihi qala an ibn Abbas wa Imran ibn al-Husain radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ittala'tu fil jannah fara'aitu akthara ahliha al-fuqara wattala'tu fin nari fara'aitu akthara ahliha an-nisaa. Muttafaqun alaih, yang mana artinya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, aku melihat ke dalam syurga, maka aku melihat kebanyakan penghuninya adalah daripada kalangan orang-orang yang fakir. Dan aku melihat ke dalam neraka, maka aku melihat kebanyakannya penghuninya adalah daripada golongan perempuan. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Pada hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh dua orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertamanya Ibnu Abbas, ini Abdullah bin Abbas, dan yang keduanya Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, radhiyallahu anhum. Sebelum kita masuk kepada hadis, kita seperti mana hadis-hadis yang sebelum ini, kita melihat sedikit sebanyak berkaitan dengan perawi hadis ini. Yang pertamanya adalah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini merupakan sepupu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dilahirkan 3 tahun sebelum berlakunya peristiwa hijrah. Peristiwa hijrah. Ayahnya iaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ini iaitu bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sebab tu kita sebut radhiyallahu anhuma, kita doakan untuk dia dan untuk ayahnya, iaitu bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Ibnu Abbas ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, umurnya ketika itu 13 tahun. Dia meriwayatkan sebanyak 1660 hadis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti yang dimaklum, Ibnu Abbas ni seorang, ketika kecil dia ni, dia didoakan khusus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Ummul Fadl. Kerana abang kepada Ibnu Abbas ini namanya Al-Fadl. Al-Abbas ini punya 3 orang anak. Yang pertama Al-Fadl, yang kedua Abdullah, dan yang ketiga Qutham. Ketika Ummul Fadl ini berjalan-jalan di Hijr Ismail, sebelum berlaku peristiwa hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ummul Fadl ini, kamu mengandung dan anak yang kamu akan lahirkan nanti adalah anak lelaki. Dan betul apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam
bagi tahu kepada Ummul Fadl. Kata Nabi SAW, setelah lahirnya budak bayi ini, bawa kepada aku. Dan Ummul Fadl dan Al-Abbas bawa kepada Rasulullah SAW, dan Nabi SAW mendoakan secara khusus kepada Abdullah bin Abbas. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu al-hikmah, ataupun Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Itu Abdullah bin Abbas. Dia meninggal di Taif. Kalau kita jemaah umrah, selalu kita dibawa ke Taif, tidak lari tempat, antara tempat utama yang kita dibawa ziarah adalah Masjid Abdullah bin Abbas. Masjid Abdullah bin Abbas. Di situlah, di masjid itulah merupakan makam Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas. Dan di situ juga di Masjid Abdullah bin Abbas itu juga ulama Nusantara kita yang terkenal dimakamkan, iaitu Syekh Daud Al-Fatani. Syekh Daud Al-Fatani. Jadi Abdullah bin Abbas ini dimakamkan di situ. Ketika dia disolatkan, diriwayatkan datang burung putih yang tak tahu daripada mana. Kemudian setelah dimakamkan Abdullah bin Abbas ini, kedengaran suatu suara membaca Al-Quran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu diriwayatkan berkenaan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ketika kecil pun suka bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia suka bertandang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia kecil. Kerana apa? Kerana hati dia terpaut dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak tengok apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan, sisi-sisi kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun waktu tu ketika itu dia masih, bayangkan ketika Rasulullah wafat 13 tahun. Jadi sering kali bertandang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Maimunah. Isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam Maimunah tu makcik dia. Kerana Maimunah dengan mak kepada Abdullah bin Abbas ini, Lubabah binti Al-Haris, isteri Nabi. Maimunah binti Al-Haris itu dua adik beradik. Jadi Maimunah ini makcik dia lah. Jadi dia dah lah waktu tu kecil lagi. Jadi pergerakan dia keluar masuk rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini seperti seorang anak saudara dengan makciknya. Jadi dia waktu kecil pun dia diriwayatkan dia ada menyediakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam air wudu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, dia sediakan bekas yang terisi air untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu. Nak khidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi keluar, Nabi tengok air wudu, bekas air wudu. Nabi tanya siapa yang sediakan air wudu ni. Jadi orang sekitar tu maklum bagi tahu disediakan oleh Abdullah bin Abbas. Nabi sallallahu alaihi wasallam doakan lagi Abdullah bin Abbas dengan Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas ini menjadi rujukan terutamanya di dalam bidang tafsir. Banyak makna ilmu tafsir ini rujukan utamanya adalah Ibnu Abbas. Jasa besarnya kepada dunia Islam itu sedikit sebanyak tentang Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas ini ketika tuanya orang yang selalu menangis
menangis, seorang yang menangis kerana takutkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga diriwayatkan kesan tangisan itu ada alur di pipinya, kuat menangis. Itu Abdullah bin Abbas. Ketika tuanya, dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, penglihatan dia ada masalah dengan penglihatannya. Sehingga kan ketika mana nak dirawat matanya tersebut, perawat tabib maklumkan kepada Abdullah bin Abbas ini, dalam 5 hari kena rehat kalau selepas jalani rawatan ini. Maksudnya tidak boleh sujud, melakukan solat sujud. Maka Abdullah bin Abbas ini waraknya, dia kata apa, kalau macam tu tak payahlah, kerana aku lebih suka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala berbanding mata aku ini diubati. Itu Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imran bin Husain seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memeluk Islam ketika tahun ke-7 Hijrah. Hadis yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sekitar 180 buah hadis. Maksudnya itu kita tengok Abu Hurairah riwayatkan masuk Islam tahun ke-7 Hijrah juga. Tetapi berkat kehidupan ini dengan khidmat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah kita sebutkan dalam pengajian yang lepas beberapa hadis yang diriwayatkan, sekitar 3,000 hadis kot yang kita sebut yang kelas yang lalu, Abu Hurairah. Itu dua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas dan Imran bin Husain radhiyallahu anhum. Moga-moga dengan kenalnya kita terhadap sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum, kita dapat mana kasih kita kepada orang soleh. Inda dzikris salihin tatanazzalur rahmat. Disebutkan ketika kita sering menyebut-nyebutkan orang yang soleh, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat. Mudah-mudahan. Baik, dua orang sahabat ini meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya apa? Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ittala'tu fil jannati. Kata Nabi, aku lihat ke dalam syurga, maka aku melihat fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara. Aku lihat, Nabi kata, aku lihat di dalam neraka, ada dalam syurga ini banyak orang fakir. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa besar yang kita bakal raikan ini di dalam bulan Rejab. Kita nak masuk bulan Rejab dah ni. Maksudnya kita dengan Ramadan ini sudah hampir. Insya-Allah banyak doakan, Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan pada tahun ni, insya-Allah. Allah rezekikan kita. Kita nak dekat masuk bulan Rejab. Di dalam bulan Rejab ada satu peristiwa, iaitu pada 27 Rejab itu peristiwa yang besar, peristiwa Isra' dan Mi'raj. Dan Quba Center pun ada buat majlis dengan Al-Fadhil Ustaz Fahmi dengan Ustaz akan membacakan riwayat, akan membacakan satu riwayat tentang Isra' Mi'raj. Kita tengoklah iklan nanti. Dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj lah Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa dan dibentangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang berlaku di dalam neraka. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ittala'tu fil jannah. Aku tengok di dalam neraka, di dalam syurga aktsara ahliha al-fuqara. Aku melihat di dalam syurga ni banyak orang fakir.
orang susah, orang fakir. Nah, wattala'tu finnar, dan aku tengok di dalam neraka, fara'aitu aktsara ahlihan nisa. Aku lihat ke dalam neraka, maka aku melihat kebanyakan penghuninya adalah daripada golongan perempuan. Atau kama qala hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok keterangan daripada penyusun. Disebutkan apa? Dikatakan di malam Isra' Mi'raj. Kan, di malam Isra' Mi'raj telah diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak perkara-perkara yang ghaib. Termasuk di antaranya keadaan di syurga dan keadaan di neraka. Nanti kita boleh baca riwayat apa yang berlaku. Ada penyusun kitab ini, Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, mata'ahu Allah bisihhati wal afiyah. Dia juga ada susun buku tentang periwayatan, ada terjemahan tentang periwayatan tentang apa berlakunya perjalanan Nabi SAW dalam Isra' dan Mi'raj. Tengok apa yang Nabi SAW dibentangkan dengan penghuni-penghuni syurga dan penghuni-penghuni neraka. Kemudian disebutkan lagi, maka apabila Nabi SAW masuk ke dalam syurga, beliau melihat kebanyakan penghuni syurga itu adalah dari kalangan orang yang fakir. Orang yang fakir. Ini disebabkan sewaktu mereka berada di dunia, dahulu mereka banyak berkesempatan untuk beribadah. Lain halnya dengan orang kaya yang banyak disibukkan dengan menghimpun harta dan disibukkan pula dengan menjaga harta yang telah ada. Dunia hari ini kita pun dapat tengok kan di antara bagaimana kehidupan orang yang Allah Subhanahu wa taala bentangkan kemewahan kepada mereka. Banyak masuk, banyak dapat kan, dalam hukum dunia ni banyak dapat, banyaklah keluar. Kan, orang yang sebulan kan beratus ribu masuk kan, takkan kot bulanan dia keluar itu sekitar 1,000, 2,000 kan. Banyak masuk, banyaklah keluar kan. Begitulah kehidupan dunia yang Allah Subhanahu wa taala, dan banyaknya masuk, banyaknya harta, banyaklah keinginan yang kita dapat tunaikan. Banyak yang dicita-citakan dan banyak yang kita berhajat untuk dipenuhi. Jadi kesibukan kita jika diuji dengan kekayaan ataupun harta, kita melihat dunia hari ini, realiti hari ini ke situlah. Iaitu lagi banyak harta, masa banyak diperlukan untuk menjaga harta tersebut, untuk pertahankan keuntungan, dan sedikit banyaknya untung kan, banyaknya untung. Hukum dunia banyaknya untung, sekali rugi banyaklah ruginya kan. Orang yang meniaga nasi lemak dengan orang yang mempunyai syarikat yang besar, keuntungan dan kerugiannya tak sama. Itulah kehidupan dunia yang Allah Subhanahu wa taala. Kita nak bagi tahu bahawa harta ini cukup menguji kehidupan kita. Ya, dari segi kesibukan kita. Dari segi kesibukan kita. Tetapi bukanlah satu benda yang terlarang untuk kita. Di dalam hadis lain disebutkan untuk kita kalau nak cemburu ataupun hasad, boleh hasad kepada dua golongan. Yang pertama, hasad kepada orang yang diberikan ilmu dan dia menyampaikan ilmu dia. Yang kedua, kita boleh hasad kepada siapa? Kepada orang yang diberikan hartanya. Ini ciri yang kita nak. Maknanya orang yang diberikan kekayaan, kemewahan, tetapi kemewahan dan kekayaan ini digunakan untuk banyak berinfak, banyak melakukan infak. Itu dari segi
hukum dunia. Dan dunia ni kita perlu ingat sesuatu yang kita miliki ini seolah-olah bermain-main dengan kita. Contoh, kita bawa satu contoh, kereta yang kita beli. Kan? Sebahagian boleh beli cash, kebanyakan 9 tahun. Kan, 9 tahun. Elok habis selesai kan, bagaimana keadaan kereta tersebut? Bagaimana keadaan kereta tersebut? Keadaan dia dah tentulah keadaan dia, baru dah nak jadi milik kita, kereta tersebut dah banyak nak kena repair kan, banyak nak kena uruskan. Teringin kereta lain pula. Kan? Tapi padahal baru je selesai bayar. Itu dunia. Rumah contohnya 35 tahun, 30 tahun. Baru nak selesai ke bayar setelah 30 tahun, 35 tahun. Mungkin kita dijemput dulu ataupun berbaki berapa tahun je untuk kita diami, menjadi hak mutlak, hak kehidupan kita setelah mendapat geran. Itulah kehidupan dunia. Dan selalu kita sebut dalam sebelum ini, dan Nabi SAW menampilkan di dalam kehidupan baginda SAW bagaimana dia melayani dunia ini. Nabi SAW ditawarkan untuk lembah ditukarkan menjadi emas. Ini untuk Nabi mewah. Tetapi Nabi SAW lebih suka, hatta makan Nabi SAW, Nabi suka makan di bawah seperti makan seorang hamba. Dan Nabi SAW di dalam riwayat sehingga menggadaikan baju besi dia untuk membeli makan. Untuk menempah makan. Dan daripada urusan Nabi SAW menggadaikan itu, akhirnya terbit hukum gadaian di dalam Islam. Nabi SAW. Apa yang Nabi buat ini ada pengajaran je, mengikut syariat, kan, hukum syarak. Dan terbit hukum syarak itu daripada kehidupan Nabi SAW. Tapi di dalam kehidupan Nabi SAW, Nabi SAW hidup melayani kehidupan dunia ini seperti seorang pedagang yang singgah dan tidak akan singgah di sesuatu tempat itu dalam keadaan lama dan akan beredar. Begitulah Nabi SAW tunjukkan kepada kita di dalam kehidupan Nabi SAW. Kita ni lalu ke mana pun, seperti kita lalu di KLIA, kita tengok kecanggihan keselesaan di KLIA. Selesa mana pun tempat persanggahan tersebut, tak ada orang pun yang berlama-lama di situ. Kan? Akan beredar juga. Begitulah kehidupan dunia ini. Lama mana sangat kita nak duduk, kemudian kita akan berjalan di suatu perjalanan yang lebih jauh yang telah kita ceritakan pada kelas-kelas yang lalu. Disebutkan lagi, orang fakir ini mereka setelah banyak ruang masa kepada mereka, jadi banyaklah peluang mereka beribadah. Beribadah. Itu rugi orang yang dahlah fakir tetapi tidak menggunakan waktu-waktu yang terluang ni untuk mentaati Allah. Itu sebaliknya pula. Kan? Disebutkan lagi, mereka menghabiskan, ini orang yang diuji Allah Subhanahu wa taala dengan harta dunia ni, mereka menghabiskan waktu untuk mengejar dunia yang diangan-angankan, sehingga mereka dikejutkan oleh kematian sebelum berkesempatan berbuat amal ibadah. Mula-mula kita nak contoh, kita nak bisnes, kita nak kuat di dalam kerja kita ni, untuk apa? Senang beribadah. Tapi lain pula jadi, sibuk pula bisnes. Kan, sibuk pula mempertahankan bisnes, sibuk pula mempertahankan kedudukan, sibuk pula dengan keinginan-keinginan setelah ada cash, ada tunai di tangan, sibuk pula dengan keinginan-keinginan. Jadi sisi yang terabai adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
sedar-sedar Allah Subhanahu Wa Taala jemput. Ini kematian. Disebutkan mereka akan menyesal di saat yang tidak berguna lagi penyesalan. Itu sebab itu Nabi SAW kata, banyak aku lihat di dalam syurga ni orang-orang yang fakir. Orang yang fakir yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala lah, kan? Kemudian, dan apabila Nabi SAW pergi ke dalam neraka, apabila Nabi SAW pergi ke neraka, apa yang berlaku? Maka beliau melihat kebanyakan penghuninya adalah daripada kalangan perempuan. Wal'iyazubillah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dilindungi. Apa sebabnya? Kena tahu sebabnya. Dan jangan buatlah, kan? Apa yang menjadi penyebab golongan perempuan ini masukkan ke dalam neraka? Ini disebabkan banyaknya yang orang perempuan yang tidak menunaikan hak suami. Itu sebabnya. Perempuan ini, bila dia menjadi isteri, ketaatan itu mesti kepada suami. Sebab itu, di dalam hadis lain menyebutkan perempuan ini antara sebab dia jatuh ke dalam lembah api neraka, antaranya adalah yakfurnal ashir. Apa yakfurnal ashir? Iaitu mengkufuri nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi melalui suaminya. Tak bersyukur, kan, dengan suami. Mengkufuri apa yang suami itu sediakan. Kenapa yang suami itu sediakan, dia tidak mensyukuri. Di dalam hukum kita beragama ataupun hukum syariat kita, seorang anak itu ketaatannya, kebaikannya itu kepada ibu dan ayah dia. Seorang isteri, suaminya. Seorang isteri adalah suaminya. Sebab itu banyaknya perempuan di dalam neraka kerana apa? Tidak menunaikan hak suaminya. Kemudian mereka tidak berterima kasih di atas pemberian suami dan tidak menjaga diri di saat suami tidak ada di rumah. Wal'iyazubillah. Mereka banyak yang tidak menutup aurat daripada orang yang bukan mahram. Dan banyak pula di kalangan mereka orang yang keluar dari rumahnya dengan bermacam-macam perhiasan dan persolekan. Nak tunjuk ke orang. Ada suami, kita tak mau maknanya kecantikan itu sepatutnya untuk suami. Tetapi apabila digunakan nikmat tersebut, kan, untuk berlebih-lebihan menayangkan kepada orang di luar, maka itulah antara penyebabnya, menjadi penyebabnya. Sebab itu di dalam hal perempuan ini ada yang disebutkan dengan hukum tabarrush. Apa tabarrush? Ini berlebih-lebihan dalam bersolek, kan, menunjukkan kepada orang-orang yang bukan mahram. Hatta ada pula ancaman seorang perempuan bagaimana wangian dia pakai ketika dia di luar. Mesti wangian yang tidak menarik perhatian orang lelaki. Sepatutnya wangian yang dia pakai itu yang menarik perhatian lelaki itu di rumah, iaitu dengan suaminya. Tetapi dunia hari ini berlaku sebaliknya. Maka kita yang orang yang mengaji agama ini perlu tahu, sedar benda ni. Apatah lagi sekarang ini kita diuji dengan zaman-zaman media sosial yang mana banyak punya ruang untuk kita menonjolkan diri kita di khalayak ramai, lebih lagi kita seorang perempuan. Kita elakkan. Kemudian dia sebutkan lagi, mereka banyak yang tidak menutup aurat. Ni sebabnya. Kena tahu sebablah. Kalau kita dapat atasi sebab tu, sebab tu kena mengaji. Kan? Mengaji ini memberi teguran kepada kita. Kita leka dengan ancaman-ancaman ni. Kemudian kita dengar pengajian, oh,
muhasabah. Kan muhasabah. Aku ada buat tak benda ni? Sebab ancaman ni bukan sikit. Ancaman ni adalah neraka wal'iyazubillah. Sedangkan kita selalu selepas solat kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qina azabannar. Jauhkan aku daripada siksaan api neraka. Tapi kenapa amal perbuatan kita tidak ke arah itu? Wal'iyazubillah. Mereka banyak yang tidak menutup aurat daripada orang yang bukan mahram. Dan banyak pula di kalangan mereka yang keluar dari rumahnya dengan bermacam-macam perhiasan dan persolekan, tabarruj. Kan? Seperti memakai minyak wangi, yang disebut, dan membiarkan bau wangi itu dicium oleh orang yang bukan mahramnya. Nak bila keluar itu, wangian itu orang pandang. Orang pandang dia. Orang memandangnya. Kan? Sedangkan ia menghadapi suaminya dengan pakaian yang buruk dan badan yang berbau busuk. Ini disebutkan. Jadi tempat kepada kita untuk muhasabah lah. Bagaimana kita di rumah dan bagaimana kita di luar. Bagaimana kita di tempat kerja. Kan? Dan kita muhasabah. Kan? Kita keluar itu untuk menarik minat orang sedangkan kita mempunyai suami. Itu tempat. Dan suami itu adalah seolah-olah ketaatan kepada suami, khidmat kita kepada suami, kerana itu jalan kita menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan lagi, sedangkan ia menghadapi suaminya dengan pakaian yang buruk dan badan yang berbau busuk. Inilah di antara sebab-sebab yang mengakibatkan banyak di kalangan perempuan yang akan masuk neraka. Wal'iyazubillah. Wal'iyazubillah. Ini disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang tadi, antara sebab perempuan ataupun wanita yang tergelincir di dalam api neraka, yakfurnal ashir, kan, tidak mensyukuri nikmat yang didatangkan melalui suaminya, dan yang kedua disebabkan mulut. Mulut sering berkata-kata tentang orang lain, ribah. Kita duduk di office, duduk dengan kawan pun jadi raja. Nak bercakap tentang orang itu, nak bercakap tentang orang ini, semua kita nak komen. Kita tak tahu bahawa lidah yang kita tak kawal, kan, ini terutama di tempat kerja lah, maka itu akan bersibuk-sibuk kita dengan orang lain, dengan keaiban orang lain. Itu ancamannya cukup besar. Yang mana kalau kita nak bertaubat dengannya, tak dapat tidak, kita kena memohon maaf kepada orang yang kita aibkan, orang yang kita umpati. Itu bukan senang. Kan? Bukan senang. Jadi dua sebab tergelincirnya itu. Yang pertama tadi, kerana khidmat, kerana layanan, kerana tidak mensyukuri nikmat yang didatangkan oleh suami, yang oleh Allah Subhanahu wa taala melalui suaminya. Dan yang kedua disebabkan mulut. Yang orang kaya tadi disebabkan apa? Dengan kekayaan dia bersibuk dengan dunianya sehingga terabai sisi-sisi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita di dalam kehidupan harian kita, amal ni jangan tolak ke malam. Jangan tolak ke malam. Kerana siang itu menyebabkan kita letih, dan malam itu kita jarang orang yang sempat. Kan? Hatta kuliah maghrib pun tak sempat. Kerana apa? Letih. Kan? Pukul 6 keluar office. Pukul 7 sampai rumah. Badan dah letih. Bila masa nak berjemaah di masjid, bila masa nak isi masa majlis ilmu, kan, akhirnya tidur, esok pagi pergi kerja. Dan di dalam kehidupan kita, amal ini jangan tolak ke waktu tua. Kerana apa? Kerana setelah kita sibuk berletih di waktu muda ini, takkan ketika waktu badan kita lemah ini, baru kita nak bersibuk dengan amal. Kena ingat dua benda. Di dalam kehidupan harian kita, amal ini jangan ditolak siang itu, amal itu jangan ditolak ke malam.
Dan satu lagi, amal ini dalam kehidupan kita sampai ke tua, amal ini tunggu nak buat ibadah, tunggu waktu tua. Baru nak pergi masjid, baru nak belajar Al-Quran, baru nak belajar ilmu tajwid, baru nak belajar cari kelas-kelas yang sepatutnya proses itu berlaku sepanjang waktu muda, waktu bekerja pun cari masa untuk mengaji ilmu agama ni. Kerana ilmu agama ni praktik dia ketika hidup. Ketika mencapai ilmu mukallaf, itu setelah aqil baligh, maka kita dibebani dengan apa? Dengan dosa dan pahala. Maka ketika itulah agama bertindak, maknanya seperti yang kita doa di dalam doa harian kita, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu fi amrina. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agama ini menjadi penjaga aku di dalam setiap urusan buat aku. Itu doa kita. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, dan perelokkan dunia ni bagi aku, yang mana dunia ni tempat aku hidup. Wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, dan perelokkan tempat kembali aku ini di neraka. Itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa lagi doa yang kita minta? Waj'alil hayata ziyadatan fi kulli khair. Jadikan kehidupan kami ini tempat untuk kami menambahkan amal. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Manakala jadikan kematian kami nanti ini sebagai kami waktu rehat daripada melakukan kejahatan. Itu doa yang kita baca. Banyak yang imam-imam baca setelah solat. Kemudian disebutkan lagi, inilah di antara sebab-sebab yang mengakibatkan banyak di kalangan perempuan yang akan masuk neraka, maka peliharalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dan kita bermuamalah di dunia ini dengan muamalah sebagai seorang mukmin yang mengetahui bahawa kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai seorang mukmin yang mengharapkan akhir tempat jatuh kedua kaki kita itu adalah di syurga Allah Subhanahu wa taala, bukannya di neraka. Wal a'yazu billah. Wallahu alam. Itu sebahagian yang kita dapat kongsikan pada malam ini melalui hadis baginda Nabi SAW yang diberi tajuk majoriti penduduk neraka, daripada buku 40 hadis penawar hati. Moga-moga kita mengambil manfaat terhadap apa yang kita dengar pada malam ini, yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang sebaliknya daripada kelemahan fakir. Wallahu alam. Terima kasih atas perhatian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi